Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Fadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Sauban bin Bajdad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'zina fa in nazara faqad dakhala wa la yaqumma qauman fa yakhussu nafsahu bin du'a dunahu fa in fa'ala faqad khanahu wala yaqumu ila sholati wa huwa haqin. Rawahu Tirmizi hasanun sahih. Daripada Sauban bin Bajdad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal bagi seseorang itu bahwasanya dia melihat di dalam rumah seseorang hinggalah dia kena minta izin dulu. Sekiranya dia melihat sesungguhnya ketika itu dia sudah berada di dalam rumah itu, dan seorang itu tidak boleh mengimamkan kepada kaum dalam keadaan yang mendoakan doa itu untuk diri dia seorang tanpa disertakan dengan jemaah yang lain. Sekiranya dia melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati kepada makmumnya, dan seseorang itu tidak boleh mendirikan sembahyang dalam keadaan dia benda yang tertahan, sama ada kentut ataupun kencing. Saudara Rasulullah SAW, benarlah perkataan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita bertemu di masjid ini untuk kita kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan pada maghrib kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pada malam ini insyaAllah kita baca satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, seorang ulama hadis, dan kebanyakannya ulama-ulama hadis ini bukan daripada kalangan Arab. Kebanyakan At-Tirmizi ini Arab, Al-Imam Al-Bukhari pun Arab, sebagai Imam Abu Dawud pun Arab. Kebanyakan ulama-ulama hadis ni dia bukan di kalangan Arab. Antaranya ulama yang bukan Arab ni Imam At-Tirmizi. Dia buat satu kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab itu didatangkan macam-macam hadis Nabi SAW. Antaranya hadis yang kita baca pada malam ni lah. Hadis yang kita baca ni daripada seorang sahabat yang bernama Sauban bin Bajdad radhiyallahu anhu. Sauban bin Bajdad radhiyallahu anhu ni asalnya dia adalah hamba, kemudian dijual di pasar. Lalu Nabi SAW jumpa dia, Nabi Muhammad ni. Bila Nabi SAW beli, kemudian Nabi SAW merdekakan dia. Zaman dulu ni ada istilah hamba kan? Zaman sekarang tak ada dah hamba. Zaman Nabi SAW ada lagi hamba. Dan di zaman Nabi lah, zaman sahabat masih lagi ada lagi hamba. Ada. Nak tengok hamba ni, kena tengok cerita Firauni. Filem Alibaba Berjalak. Alibaba Berjalak tu ada satu karakter dekat situ, Marjina, Sarimah kan watak tu kan. Itu dipanggil hamba. Yang dia boleh pergi kat pasar beli. Yang tu beli tak apa lagi, siap lelong lagi.
lelong kan. Canggih lah zaman dulu. Sekarang dah tak ada, alhamdulillah. Jadi Islam berjaya telah menghapuskan budaya perhambaan sikit demi sikit. Alhamdulillah, itu kelebihan Islam. Nabi SAW ni ajar begitu kepada para sahabat. Kita kena hapuskan hamba. Sebab tu macam kita dah cerita sebelum ni, kisah berkait dengan seorang sahabat yang dia ni telah berhadapan dengan Raja Parsi pada masa itu. Nama sahabat tu Ar-Riba'i bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berjumpa dengan, dia pergi ke kerajaan Parsi. Dia nak pergi lawan kerajaan Parsi. Masa sampai ke kerajaan Parsi, dia berhadapan dengan panglima perang di sebelah Parsi yang bernama Rustum. Nama dia Rustum. Bila jumpa dengan Rustum ni terkejut sebab Ar-Riba'i bin Amir ni dimasuk dalam kemah kepunyaan Rustum itu dalam keadaan orang halang tapi dia langgar Allah. Dan dia masa tu naik kuda, dia pegang tombak, masuk dalam dia pacak dekat kapet kawan ni, bocor dan besar-besar kapet kawan ni. Dan dia naik tu masuk dalam keadaan seperti kuang ajar, sebab dia tak tahu daripada kuda tu dia tetap di atas kuda dia. Masa dia pacak tu atas kuda tu, Rustum tu duduk dekat katil dia yang diperbuat daripada emas dalam situ. Dia baru dia tengok mamak ni datang, pasal dia berdiri, dia duduk. Bila daripada baris tu dia duduk. Dia bertanya dia apa hal dia datang juga aku ni. Masa tu Ar-Riba'i bin Amir dia sebut, Allah yaqa'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, min juril adyan ila adil islam, min dhiqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Kata Ar-Riba'i bin Amir, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kami dia datang min ibadatil ibad ila ibadatillah, mengeluarkan manusia itu daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan manusia itu kepada Allah, daripada juril adyan ila adil islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, min dhiqid dunya ila si'atiha wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Yang menarik kalimah yang pertama, dia kata min ibadatil ibad ila ibadatillah. Islam ni datang nak mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama manusia menuju kepada perhambaan manusia itu kepada Allah. Asas itulah menyebabkan budaya perhambaan itu budaya dihapuskan oleh Islam. Islam bukan sikit kan? Itu Islam. Dan Islam pula dia pergi letak untuk nak merdekakan hamba ini dengan berbagai-bagai cara. Antaranya bayar kifarat. Apabila seseorang itu dia telah bersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadan, makanya dia kena bayar kifarat. Di samping dia kena qada puasa dia. Antaranya adalah dia kena merdekakan hamba. Itu nombor satu lah. Kalau dia tak boleh merdekakan hamba sebab terlalu miskin, dia ada yang kedua pula, pilihan yang kedua, iaitu dia kena berpuasa saum syahraini mutatabi'ain. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pada satu zaman lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja, ada tengok nama raja. Dia ni raja dan dia telah setubuh isteri dia pada bulan Ramadan. Bila setubuh isteri dia pada bulan Ramadan, dia pergi tanya ulama pada masa itu. Dia kata, aku ni macam mana dia kata? Kita merdekakan hamba ke atau macam mana? Jadi ulama tu pula, anak tak ingat nama ulama ni, Abdul Rahman pula. Tak boleh ingat nama ulama sangat. Ulama-ulama ni lupa. Dia bukan Melayu tu, bukan lupa yang semua lupa. India ke, Cina ke, Mama pun lupa semua. Jadi kita Melayu ni pun lupa. Jadi cerita dia, ulama ni dia buat keluar satu fatwa. Dia mengatakan bagi pemerintah itu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut walaupun dia hamba. Sebab apa? Alasan dia kata, kalau suruh dia merdekakan hamba, dia boleh buat asal hamba dia benar. Kalau suruh puasa 2 bulan berturut-turut, nanti mencegah diri dia daripada dia bersetubuh dengan isteri dia bila Ramadan dalam satu akan datang. Ulama keluar fatwa. Bila dia keluar fatwa macam tu ni, ulama dia bergentang ulama tu pula. Dia kata tak boleh. Sebenarnya dia kena merdekakan hamba walaupun ramai hamba dia, walaupun mudah bagi diri dia. Sebab apa? Sebab tujuan pensyariatan suruh merdekakan hamba ni adalah yang paling penting, selamatkan manusia daripada perhambaan. Itu ulang ujar ya. Cerita maksudnya Islam itu sendiri mengajar pada kita supaya menghapuskan budaya perhambaan antara manusia sesama manusia. Perhambaan hanya berlaku di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita berkait dengan seorang sahabat yang bernama Tauban bin Majdad radhiyallahu anhu. Dia ni hamba, duduk kat pasar macam dia cerita pula, lelong.
Berapa ni? 1000 dirham. Contoh kan. Berapa ni? 1001 malam. Dia kata kan. Tengok itu berapa lah. Betul kan? Jadi dia ada mereka kan. Dan benda tu dibuat sendiri oleh Nabi SAW dan dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Macam Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia beli, lepas tu dia tak jadikan sebagai hamba, dimerdekakan oleh Allah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir itu hamba, dimerdekakan juga. Jadi nak bagi tahu macam mana budaya perhambaan itu berlaku zaman dulu dan budaya dihakis oleh Islam sikit demi sikit, dan hari ini dah tak ada dah budaya perhambaan. Dah tak ada dah. Gitu. Tapi Saudi ni kadang-kadang ada buat orang mereka, orang Arab Saudi ni dia belagak ada pemerintahan masalah Saudi juga kan. Dia pergi kiaskan orang gaji itu sebagai hamba. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Orang gaji hamba ni hamba. Orang gaji ni kita bagi gaji, hamba ni tak ada gaji. Memang dia kerja betul-betul. Kalau kita tak dapat makan minum kita dia bagi, nak bagi duit boleh. Dia terima lah. Kalau tak nak bagi dia kata apa. Itu katakan hamba kan. Tapi alhamdulillah budaya itu dah tak ada. Jadi Nabi SAW ni dah ambil semangat nak menghapuskan budaya perhambaan. Maknanya ada seorang lelaki yang bernama Sauban bin Majdan. Jadi hamba. Nabi Muhammad nampak Nabi Muhammad beli dia, Nabi Muhammad merdekakan dia. Dalam keadaan itu pun dia terlalu rapat dengan Nabi SAW. Dia mungkin nak menghargai lah Nabi SAW. Dia rapat dengan Nabi. Jadi banyak khidmat dengan Nabi SAW dan banyak ilmu dia dapat. Selepas kewafatan Nabi SAW, dia berpindah dengan 2-3 tempat. Yang pertama dia pindah ke satu tempat yang bernama Asyam, sekarang di Syria. Lepas tu dia pindah ke pula satu tempat yang bernama Ramallah, Palestin lah. Dan last sekali itu dia berpindah di Hims. Hims ni di Syria juga. Dia pindah dari Hims ke Syria dan dia mati dekat Syria, kubur dia dekat Syria. Dia orang nama Sauban. Semasa dia dekat Syam, Syria dan juga di Ramallah, jadi orang yang berilmu dan dia ini cukup suka mengajar ilmu. Kadang-kadang dalam keadaan dia demam pun, dia sakit pun dia mengajar. Dia orang macam tu kan. Dan orang dia tak boleh tahu kalau tak mengajar bila dia berilmu. Kalau orang panggil mengajar, dia demam pun, dia gagal pergi juga. Kalau tak pergi rasa macam salah kan. Dia doa macam tu kan. Dia ada semangat nak menyampaikan ilmu. Dia ada seorang yang bernama Tauban. Dan satu hari ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mi'adan bin Abi Talha radhiyallahu anhu. Al-Mi'adan bin Abi Talha radhiyallahu anhu satu hari dia berjumpa dengan Sauban. Dia bertanya pada Sauban, dia kata, kau boleh bagi tahu tak dekat pada aku, apakah amalan yang aku lakukan aku boleh masuk syurga? Soalan dia. Dia tanya kepada Sauban, Sauban tak jawab. Dia Sauban tanya lagi, kau boleh tak bagi satu ilmu pada aku yang kalau aku amalkan ilmu ini aku boleh masuk syurga? Dia tak jawab, dia diam. Tanya pula kali ketiga, dia kata, ada tak satu amalan yang kalau aku amal boleh masuk syurga? Apa amalan tu? 3 kali berturut-turut dia tanya soalan yang sama. Makanya sahabat itu berjawab, aku dengar Rasulullah SAW disebut. Baru jawab. Apa kata dia? Dia kata Rasulullah SAW disebut, alaika bikasratis sujud lillah. Hendaklah kamu perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa'idaka la tasjud lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darjatan. Kerana kalau kamu tak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun satu sujud, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkatkan darjat kamu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hatta minka khati'atu. Allah Ta'ala akan hapuskan pula kesalahan-kesalahan kamu. Ini kelebihan sujud Dan memang dalam hadis Nabi SAW banyak menggalakkan kepada kita sujud. Sujud ni pula tempat yang paling hampir manusia itu kepada Allah. Dan bila manusia itu hampir kepada Allah, dia minta apa pun mudah mustajabkan oleh Allah SWT. Nabi pernah sebut, kana aqrabul 'abdi ila rabbih fa huwa sajid fa aksir doa. Kata Nabi, sehampir-hampir hamba itu kepada Allah ketika mana dia sujud, maka perbanyakkanlah sujud, perbanyakkanlah doa ketika sujud. Nabi Muhammad SAW pernah sebut begitu. Kita time sembahyang tu, masa sujud tu kan, 1 rakaat 2 kali sujud. 2 kali sujud tu baca doa. Minta apa nak minta apa, tak payahlah. Bila sembahyang hajat ni yang terakhir dia baru nak doa. Kita ni kadang baca doa, tapi doa yang kita baca tu sujud terakhir kan, tak tepat tu. Tunggu mana pernah sebut, dia kata kana jahilan, itu jahil maksud. Orang dah pergi sujud lama sekali, tempat lain tak sujud tu, itu tinggalkan orang jahil.
Bukan tindakan orang yang reti. Kalau orang belajar ni, dia tak akan sujud di akhir je. Semua sujud dia akan doa. Itu betul. Kita ni orang Melayu, di akhir dia sujud. Doa yang lain tak doa pun. Tak tepat Dia doa ni pada tiap-tiap kali kita sujud. Doa nak minta lah betul. Tengah sujud tapi jangan cakap Melayu lah. Dalam aku nak ni. Oh ya, tu beban tu. Pergi doa dalam bahasa Melayu lah kan. Baca lah doa. Apa kita nak minta-minta. Sama ada kita berlafaz dalam bahasa Arab ataupun kita baca dalam hati. Baca di dalam hati. Masa sujud Allah nak ni. Macam tu. Ada pula sebab kita ni dia sujud sekali dia sujud Allah. Kadang-kadang Pak Imam dah bangkit, dia masih lagi sujud. Ingat tindakan itu tidak beradab. Tindakan itu tidak beradab ketika tersedang menunaikan solat jemaah. Gitu. Jadi kalau ada orang buat, berhentilah dia kerja macam tu. Kadang-kadang orang kerja macam tu. Kalau nak sujud, nak baca doa banyak-banyak dalam sujud, masa sembahyang sunat nanti. Wah, dia dia nanti kan. Masa sembahyang sunat tu, sujud lama-lama, doa banyak-banyak macam tu. Time solat jemaah kena ikut Pak Imam. Sebab kamu dengan imam. Ingat, kalau kita dengan imam, taat dengan Pak Imam. Rasa tak nak taat Pak Imam, nanti di sini jadi Pak Imam. Tengok macam Cikgu Musri nak pergi ke depan, tolak pergi cikgu, saya jadi imam. Contoh lah kan. Cikgu Musri bagi, Alhamdulillah. Tak bagi, apa dah bagi. Dekat belakang ada kan. Cerita dia tentang amalan datang. Yang kedua, hadis ni disebut ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad ni ada kata pada kita, ada bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang itu bahawasanya dia melihat pada dalam rumah seseorang hinggalah dia kena minta izin dulu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang pertama, Islam nak ajar pada kita, hidup kita ni tak boleh lalu daripada halal dan haram. Ini Islam. Orang lain dia tak ada cerita halal haram, dia punya pasal, kita mampu sekali. Tapi kita Islam, kita ada cerita halal dan kita ada cerita tentang haram. Itu Islam begitu. Hidup ni tak ada lari share daripada undang-undang ni. Boleh tak boleh ni, hidup tak ada lari. Kita kalau Islam tak datang cerita halal dan haram pun, kadang-kadang kita otomatik berfaham, ada benda kita boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kalau Islam tak ada cara mencuri, Islam tak bagi tahu haram, kita tahu boleh tak boleh. Betul kan? Apa lagi banyak lah benda-benda tak boleh nak buat tu. Atas jalan raya ada benda kita boleh buat, ada benda tak boleh nak buat. Jalan raya ni lampu merah, jangan nampak situ dah kan. Segi mana ni hidup ni tak ada dari undang-undang. Undang-undang tu yang pertama ni undang-undang Allah, satu lagi undang-undang kita. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala kalau langgar dosa. Undang-undang manusia kalau langgar tak dosa, tapi dosa dari sudut kerajaan kena saman lah. Itu dosa dia kan, kena saman. Itu dosa disebab oleh kerajaan. Tapi segi Allah Ta'ala tu, benda tu tak dosa kan. Dia ada benda ni salah tapi tak dosa. Anak nak kupas macam mana kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ni dia telah melakukan satu kesilapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pergi makan buah kuldi. Fala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri pokok ini. Kalau kamu hampirilah, maka kamu daripada kalangan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala sambung ayat, Allah Ta'ala kata fa'azalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Menggelincirkan oleh syaitan terhadap Adam AS, sehingga kan dengan maksud Adam pergi makan buah kuldi. Maknanya Adam AS dah langgar perintah Allah. Persoalan dia, macam mana Nabi ini dia boleh langgar perintah Allah, sedangkan bukankah Nabi itu maksum? Satu soalan. Macam mana kata? Dia ada kesalahan itu, dia salah disebab kepada kita, tapi dia tidak berdosa di sisi Allah. Ada kesalahan itu salah, tapi tak berdosa di sisi Allah SWT. Maksum ni maksudnya benda itu tak berdosa, walaupun dia anggap salah. Kita langgar lampu merah, salah, tapi tak berdosa. Langgar lampu merah, jangan langgar orang sudah lah. Langgar orang tu dosa, dia langgar orang pula kan, sebab menyebabkan orang lain. Tapi langgar lampu merah tu, kita naik kereta lebih 120, dia tulis itu 120 km sejam kan, contoh. Kita rembat 140. Okey lah, 140 tu standard Viva lah. Kalau jenis BM, up sikit, tak 180. Kan, lagi canggih, 200, tu dia lah tu. Contoh lah, salah ke salah? Dosa ke? Tak dosa. Tak dosa, bawa kereta lebih, tak dosa. Ustaz-ustaz ni ramai bawa kereta lagi. Ustaz-ustaz, orang ada, ribut, ustaz bawa kereta kan. Kadang-kadang, dia adalah salah, tapi tidak dikira sebagai
Nabi SAW pernah buat silap tapi tak berdosa. Bila masa Nabi SAW sembang dengan orang-orang besar Mekah pada masa itu, dengan harapan nak ajak mereka kepada Islam. Terus sembang, tiba-tiba datang seorang sahabat, OKU, orang kurang upaya, bukan orang kuat bangun, bukan. OKU ni orang kurang upaya. Orang kurang upaya itu pun datang. Bila dia datang, dia pergi Muhammad nak tanya soalan. Nabi Muhammad tengok dia memang tak layan. Bagi lagi Nabi Muhammad tengok tak layan lagi. Bagi pula Nabi Muhammad tengok tak layan. Bukan sekadar tak layan, bagi tu tak balik. Muka pula masak. Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran, abasa wa tawalla qad ja'ahul a'ma. Bermasa muka dan berpaling ketika datang seorang lelaki buta, kan? Maknanya Nabi Muhammad apa silap? Ditegur oleh Allah SWT, tapi silap Nabi dosa tak? Dia tidak dikira sebagai dosa. Salah tapi tak dosa. Kita dilanggar dalam menjawab, salah tapi tak dosa. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata jangan makan buah koli. Nabi Adam bagi makan juga, salah tapi tak dosa. Maknanya dalam hidup kita ni ada salah yang berdosa, ada salah yang tidak menyebabkan kepada dosa. Kena klasifikasi balik lah, kena bezakan balik, kan? Tapi kalau bagaimanapun kita kena terima satu hakikat, bahawasanya hidup kita ni mesti ada suruhan dan mesti ada larangan. Ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh nak buat. Itu hakikat bila kita hidup atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, Islam ni juga dia mengajar pada kita tentang adab. Adab dalam Islam ni jadi dua. Satu adab yang sunat, satu lagi adab yang wajib. Adab yang sunat ni makan berdiri, tak beradab. Tapi berdosa ke? Tak berdosa. Kita nak makan berdiri, kan? Apa? Nak makan berdiri boleh, tetapi tidak beradab. Kita minum air sambil berdiri boleh, tak beradab. Kencing berdiri, masuk dalam jabatan kencing berdiri, sama, kan? Contohlah Allah, contoh. Tak haram, tak berdosa, tapi tidak beradab. Bermaksud ada adab yang sunat, tapi ada satu lagi adab yang wajib. Adab yang wajib ni tak boleh mengkhianati orang, hendaklah melakukan keadilan. Ada satu lagi adab yang wajib kita tunaikan, yang hadis yang kita baca, iaitu kata Nabi SAW, la yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'zina. Seseorang itu tidak halal bahawasanya dia melihat dalam rumah kawan dia kecuali kawan itu berizin. Itu hadis Nabi SAW. Adab yang wajib kita tunaikan. Bermaksud dalam Islam ni dia ajar kepada kita adab yang perlu kita tunaikan. Yang ni lah adab antara sesama manusia. Kita ada adab kita dengan Allah, satu lagi adab kita sesama manusia. Dan apabila berhimpun di antara keperluan Allah dengan keperluan manusia, dahulukan keperluan manusia. Jangan kejut nak bagi tahu ni, hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak manusia itu perlu ditunaikan terlebih dahulu berbanding hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita pergi musafir. Musafir ni urusan manusia. Pulanglah musafir tu balik kampung ke, musafir nanti ke Mekah ke, ataupun musafir sebab tengok bola ke. Contoh, kalau bukan lah, contohlah pergi tengok bola. Musafir tengok bola ni bukan urusan Tuhan. Mana ada orang musafir kerana Allah pergi tengok bola? Saya tengok bola kerana Allah. Tak ada, memang bos bola. Bos bola tengok bola, kan? Yang lebih-lebih lagi tengok bola, tu sakit jiwa tu. Kan? Ada kat kedai kopi, kita tengok orang tengok bola. Bukan tengok bola, tengok orang tengok bola. Orang yang tengok bola itu lagi pandai daripada pemain bola. Betul kan? Kita tengok dia tiba-tiba dia rebat tak masuk, dia kutuk. Apalah bodoh, kaki bangku. Sedap dia kutuk. Macam dia pandai dah main bola. Kalau suruh dia main bola, dulu sikit dia liku. Kita tengok orang bola, dia bising-bising. Islam macam apa? Tak salah. Islam tak kejam macam tu. Tapi salah tak salah. Lompat lah kau. Pergi mampu lah, nak lompat sebut, kan? Tengok misalnya orang sudah. Tapi nak bagi tahu, Islam ni aja. Walaupun kita pergi tengok bola musafir, semayang yang 4 rakaat, hak Allah tu boleh dikurangkan jadi 2. Hak Allah tu semayang, hak Allah. Hukum Allah, hak Allah yang boleh ditunaikan kita terhadap Allah Ta'ala ni adalah semayang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Tapi pergi tengok bola, urusan manusia, walaupun urusan manusia 4 boleh jadi 2. Semayang asalnya berasingan, tapi boleh digabungkan. Walau hal tujuan musafir itu adalah urusan manusia, bukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak?
Maknanya hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak manusia itu didahulukan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doktor waktu dah ada orang sakit. Start dia pukul 12 setengah start. 12 setengah start pembedahan. Suruh pukul 1 contohlah. Punya lama pembedahan berhenti-berhenti. No. Pukul 9 malam. Wah, mungkin belum kapok tak tahu. Kalau itulah contoh lah kan. Habis sembahyang ada kan? Dia tengah berdoa apa azan? Tak payah, teruskan pembedahan. Terus berdoa. Azan lagi tak apa, lama apa. Orang macam ni dia kena qada. Dan dia jangan berhenti pembedahan sekiranya kalau dia berhenti boleh memberi mudarat kepada orang tadi. Jadi dia perlu pembedahan. Dan dia langkah semuanya dosa ke tak dosa dimaafkan Allah Ta'ala kepada dia. Sebab hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu didahulukan berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Islam ajar. Kaedah cukup cantik dah Islam ajar. Cuma macam mana kita nak apply, kita nak amalkan balik. Gitu kan. Jadi antara hukukul ibad, hak manusia sesama manusia ni adalah bila kita pergi ziarah orang. Memang ziarah orang ni digalakkan. Kita pergi ziarah orang sakit lagi digalakkan. Betul kan? Orang sakit pergi ziarah. Tapi ada pesan, kalau ziarah orang sakit, pastikan mulut jaga. Dia pergi sembah lebih kurang. Ada orang kawan saya sakit macam ni juga, dah meninggal dah. Yang penting ayat-ayat tak betul. Dia buat barang ni, aku sakit apa ni? Oh sakit ni. Kapan saya dulu ada seorang sakit macam ni? Oh saya masuk air lagi, macam apa masuk air? Oh sembah, rasa masuk air. Dia berapa botol ni? 7 botol. Kapan saya 8 botol? Tapi dah meninggal lah. Dia pun macam tu kan. 8 botol tapi dah meninggal. Dia pun kata, oh ya ke saya baru 7 botol. Kata dia. Esok kita dapat botol, meninggal. Kita pergi cek memang cukup 8 botol. Kan? Yang dia orang bagi tak pandai bersembah. Kita ziarah orang sakit ni ada anak-anak begitu kita. Kita bersembah tu kena pandai. Jangan ada hebat tu pasal dia masa ziarah orang sakit. Cuba juga bila kita pergi ziarah orang. Ziarah rumah orang nombor satu masa biar tepat. Jangan masa yang tak sesuai. Pergi ziarah rumah kawan kita pada pukul 3 pagi. Itu gila. Pergi kita, kita tak buka itu 3 pagi. Dia marah pula. Dalam aku tahu, tak ada nak buka. Buka lagi tu. Belum tak ada jambu. Pukul 3 pagi. Tak betul tu. Tak boleh. Tak boleh. Hatta yang berhormat sekalipun. Di rumah yang berhormat itu dibagi, jangan share. Orang tu nak tidur, time tak sesuai kan. Mana biar masa yang sesuai kan. Dan Islam juga belajar ajar pada kita. Kalau kita pergi rumah orang untuk minggu 3 kali, bagi salam 3 kali. Kalau tak jawab kat 3 kali tu, baiklah. Jangan duduk situ. Nabi SAW disebut idza salima ahadukum salasan falam yujib falyarja, kata Nabi SAW. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Nabi Muhammad SAW kata, bila kamu pergi rumah orang, kamu bagi salam sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, tak bunyi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, tak bunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, tak bunyi. Adillah. Walaupun kita tahu dia ada dalam rumah, walaupun kita tahu hak Allah tu ada di dalam rumah, adillah masalah dia. Mana tahu orang kan lagi bini. Baru dapat kena cukup dengan bini. Bukan dia cukup bini cukup dia. Ada bawa di mata satu video, ada ketawa orang hantar dekat WhatsApp. Dia WhatsApp ni macam orang kan, kita bawa nombor kita situ. Last sekali orang mana-mana tahu kita dalam WhatsApp. Kadang-kadang video dia dari mana pun dia WhatsApp kat kita. Ada satu video hantar kat anak ketawa. So suami isteri bergaduh, orang rakam. Bini dia cukup suami. Tu bak bini. Bini cukup lalu perempuan nak kata bak bini dia. Laki kalau dia cukup dengan bini. Aku tak faham. Dia juga macam tu kan. Contohlah bini baru cukup dia pun lebam sebiji ada sebelah kan. Dia nak buka malu. Kalau buka pintu nanti Syekh Absam muka lebam kan. Takkan dia nak kata bergaduh lagi bini. Malu banyak lah. Jadi dia tak buka pintu. Nabi Muhammad kata 3 kali. Kalau tak buka, kena balik. Dia ada tunggu situ. Nabi Muhammad SAW dah besar. Ingat tau. Di rumah orang, kadang kita di rumah orang tu buang-buang. Buka pintu Syekh. Buka pintu jangan. Tidak, terhadap. Dengan situ insyaAllah. Ataupun kalau cek tu kan, ting-tong tak buka, ting-tong tak buka, ting-tong tak buka, memang tak buka lalu pula. Islam dah ada, cantik dah Islam ada gitu. Okey, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia ajar pula masa kita berbicara rumah orang ni, kita ketuk pintu, lepas tu turun paling belakang, jangan menghadap pintu. Al-Ghazali tak buka lagi, kita paling dalam pintu ketuk, lepas tu paling balik belakang.
Dia Imam Al-Ghazali. Jangan paling di kanan, jangan paling di kiri, tapi mengalap di sini. Kenapa? Takut-takut hamba Allah ni buka pintu begitu. Dia ingat suami dia balik. Dia ingat suami dia balik. Dia baca cerita sambut suami ni. Kalau paling seksi, aku lagi pahala. Contoh tak? Isteri kalau dia tunggu suami dia balik, dia pakai pakaian paling seksi, itu yang paling pahala. Balik-balik tu pakai seluar dalam. Contoh. Cerita ni contoh ni. Tak kalau buat kau tak apa, memang benar sungguh. Dia buka pintu tu dia buka. Yang suami dia, alamak kau ni mahal. Faham? Dia dah dah beli. Contoh. Pahala tu betul. Serius pahala. Dia pakai wangi-wangian. Masa suami balik, dia tahu suami dia balik pada pukul berapa? Pada pukul 10 malam contoh. 9 malam dia mandi. Dia mandi pakai minyak wangi. Sampai suami balik tu bersih, tunjukkan macam bersih. Contoh. Kan? Boleh pahala. Sebab dia melakukan satu tindakan yang memang digalakkan di dalam Islam. Islam memang galakkan tindakan ini sebegitu. Jadi, kadang-kadang yang isteri dia tunggu kat rumah, yang kawan suami kita dia ingat, yang suami dia tahu pada anak dia pun begitu-begitu. Kawan tu buka, alamak silap Allah. Kan spoil. Jadi masalah lah. Contoh Al-Imam Al-Ghazali mencadangkan, bila bicara orang ketuk, jangan menghadap ke pintu, tengok belakang. Pusing belakang. Itu pesanan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Kita orang Melayu ni ada budaya ni, insyaAllah. Anda dengar ada satu perbincangan Syekh Husain Alatas. Syekh Alatas ni bukan yang boleh mengguru. Syekh Husain Alatas dulu meninggal. Syekh Husain Alatas ni seorang pemikir Islam dekat Malaysia ni, adik-beradik dengan seorang tokoh namanya Syekh Muqib Alatas. Syekh Muqib tu lagi, Syekh Husain ni dah meninggal. Syekh Husain Alatas dia pernah kupas, dia kata pengaruh Islam kat tanah Melayu ni kuat. Buktinya rumah orang Melayu tak macam rumah orang yang tidak Islam. Orang bukan Islam, rumah ni kita buka pintu pakai dapur ni buat. Tapi rumah orang Melayu kita buka mesti ada dinding. Lepas tu kita kena pusing lah lagi dapur kan. Dia kata ini sendiri cara Islam. Sebab apa? Sebab orang buka orang dia buka dapur lah. Bila tu buka kita tak nampak kat dapur, kita nampak dinding. Maksudnya terselamatlah orang tu daripada kelihatan aurat. Faham? Maknanya ada kaitan antara budaya orang Melayu tu dengan selaras dengan ajaran Islam. Adalah kajian-kajian dibuatlah sejarah-sejarah ni gitu insya-Allah kan. Okey, itu satu. Yang kedua, Nabi SAW kata la ya'illu mri'in an yanzura fi jawfi baiti mri'in hatta yasta'zina fa in nazara faqad dakhala. Kalau sekiranya dia tengok dalam rumah tu, pastikan dia telah diizinkan masuk. Dah izin masuk, barulah nak tengok dalam rumah dulu dia. Kalau orang tuan rumah tak izin, jangan duk tengok. Jangan nak tengok, buat tak nampak. Jangan nak tengok. Kalau paling-paling lah. Dah duduk dalam rumah tu, dia jaga mata tau. Dalam rumah kan. Pergi rumah ni tengok dapur kawan tu. Minta izin tu, dia ingin dapur kan. Dia kadang-kadang betul dia masuk. Izin masuk ke ruang tamu, pada dapur dia masuk. Yang ni memang kena makan cukup sebiji. Ini tak kena Ini tak kena. Islam haramkan perbuatan seperti itu. Diharamkan di dalam Islam. Pastikan kita nak masuk atas keizinan yang telah diizinkan oleh tuan rumah. Islam macam. Okey. Satu dua. Yang tiga kata Nabi SAW, la yaqumma qauman falyakhiffa falyaqussa nafsahu bi du'a dunahu. Jangan seseorang itu menjadi imam kepada satu kaum. Lalu ketika dia berdoa, dia berdoakan untuk diri dia sesuatu. Jangan. Ini poin hadis ni sebenarnya. Poin hadis kita dekat sini poin dia. Nabi SAW ajar dalam hadis yang kita baca ni, kalau kita jadi imam, masa berdoa, kalau kita sebagai imam ada makmum kat belakang, doa aku seorang. Jangan. Allahumma inni as'aluka. Tak salah tu. Ya Allah Tuhan, aku bermohon, aku nak dapat. Dia tak fikir makmum belakang tu. Itu salah. Nabi Muhammad SAW tak bagi. Doa satu hal lah. Di doa ni ada doa dalam solat, ada doa luar solat. Doa dalam solat kunut contoh. Cuma kunut tu khilaf lah. Ulama berbeza pendapat dalam isu kunut subuh lah. Yang ulama sepakat kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh berlaku peperangan, kalau kita minta aman, kita nak minta selamat. Doa kunut nazilah, ya Allah Tuhan tolonglah bla bla bla, minta dalam doa bukan? Dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah. Kita ni ada musuh Allah Taala masuk dalam diri kita, pergi bunuh orang atau pasal. Masa kita doa kita sebut nama hamba Allah. Ya Allah, selaka Muhammad ni bagi dia binasa. Dan doa boleh lah.
kita nak doa untuk kebinasaan kepada orang yang jahat, boleh? Memang boleh, tak ada masalah apa pun lah. Cuma tempat kita pergi Ustaz kenapa doa macam ni? Dia tak ada tanya kenapa doa macam ni, dia kena tanya kenapa orang tu jahat macam tu. Kena tanya soalan tu, betul? Dia pergi kenapa doa macam ni? Yang orang buat jahat macam tu pun kan? Dia dulu lah bisnes sekejap berguru ni Aziz doa nak minta pecah perut, ingat saya tahu kan? Doa biar pecah perut, kita minta royalty tak nak bagi, doa biar pecah perut, kata ibu bising satu Malaysia, one Malaysia bising semua bising, ni doa kebinasaan dan Allah. Dia pergi bising, kita doa untuk orang kebinasaan. Dia tak pernah fikir macam mana pula orang yang pasal dia tu. Sepatutnya kita kena bincang orang salah tu berhenti lah pasal dia, tahu betul betul tak? Kalau orang tak pasal dia, takkan orang tu nak doa kebinasaan boleh? Betul tu soalan terang kan? Yang sepatutnya kena fikir. Jadi cerita dia sekarang, contoh kalau kita ni aman gini, tiba-tiba mari yang mana tak tahu, mari yang kat kita ni buat pemberontakan dan dia ada kepala, kita geram sangat masa doa, kita sebut nama, binasakan hamba Allah ni sebab tahu sangat jahat sangat, contoh lah, boleh kan? Tak ada masalah apa pun, hukumnya telah dibenarkan ya? Boleh insyaAllah. Jadi untuk subuh khilaf, untuk nazilah disepakat. Untuk subuh ni ada ulama kata ada, ada ulama kata tak ada. Yang kata ada kita lah Syafi'i rahmatullah alaih, mazhab dia tak ada. Dan ada misalnya nak bergaduh lah macam ni, jangan nak bergaduh tentang kunut. Dia bergaduh pula pasal Wahabi, orang itu bising dah sekejap pasal Syiah, cerita Syiah dah habis dah, cerita Wahabi pula cerita Wahabi. Alamak, nak habis cerita Malaysia ni. Sebab apa? Sebab ada seorang mufti duduk dekat utara ni, dia pergi hentam seorang bekas mufti. Ni hentam seorang bekas mufti pula. Bekas mufti tu kau bayar lah, belum salah. Kau bayar pula, salah bekas mufti tu sekolah Dr. Mazhab, Dr. Asri kan. Dia buat hentam macam mana dia begitu dua kawan. Yang kawan ni pula tahan. Dia kata, aku tak nak cakap macam ni. Sebab apa dia begitu tu? Dr. Asri ni Wahabi gitu ya. Jadi ada berlaku Allah, cerita Wahabi pula bergaduh. Yang kerajaan negeri Perak ni pula dia keluar satu panduan di negeri Perak, tidak dibenarkan ajaran Wahabi. Allah bincang dah pasal Wahabi. Aduh, bila nak selesai dulu gaduh pasal Syiah, isu Syiah dah tenggelam kan, keluar pula cerita baru Wahabi. Habis kita dalam Wahabi keluar cerita apa pula, tak tahu. Nanti keluar cerita Mu'tazilah pula. Kita ni tak habis cerita nak gaduh, tak ada kerja betul cerita dia kan. Ada orang dah betul lah Wahabi ni tak ada kurung subuh. Tak, kurung subuh ni bukan Wahabi je. Maliki, Hanbali, Hanafi, semua mazhab selain daripada Syafi'i tidak ada kunut subuh. Ingat situ. Nak buat kunut buat, tak nak buat sudah. Saya salam. Mari semayang dekat Perlis. Masjid Perlis mana ada kunut subuh? Perlis kan orang Perlis kan ramai yang aliran ini tak ada suku dia pun tak ada mazhab ni. Jadi dia orang ni tak ada kunut subuh. Kita pergi semayang kat sana, tak payah orang nak. Tak payah buat apa. Bukan wajib pun sunat. Yang orang Perlis mari kat Malaysia pula sini buat kunut, dia kena buat kunut kan? Jangan pula tak buat, kenapa orang sini pula? Betul tak? Orang tak buat tu buat, tak nak buat sudah. Benda bukan wajib, benda tu sunat sahaja kan? Gitu insyaAllah. Jangan ada berdoa benda khilafiah ni, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ambil sikap macam tu insyaAllah kan? Gitu. Anak sendiri kalau pergi Perlis, orang tolak jadi imam, mana tak baca pun? Pergi Perlis, anak kajian pergi Perlis, Dr. Jual tak pun dia mesti Perlis. Masalah parti beza tu cerita lain lah. Kan? Kita cerita dia kawan baik. Anda pergi Perlis, kita pergi sana. Tolak jadi imam, semai imam. Tak baca pun. Tahu tak orang Perlis tak baca pun. Kalau baca orang nak bagi orang maki kita. Tak ada kerja. Daripada bagi orang maki kita, biar kita tak nak, kita berhentikan terus semua daripada maki orang. Jadi tak payah nak buat. Tak apa. Kalau bagi dekat sini, semua imam, mestilah buat kunut. Tapi aku punya kunut banyak, tahan lah. Aku punya kunut, orang pula tak tahan. Aku banyak juga punya kunut. Dan memang kunut Nabi SAW banyak. Kunut Nabi banyak. Kunut kita je pendek. Sebab apa? Sebab doa tak pandai. Tu salah. Kita pandai tu je Allah hati Nabi menjadi doa. Yang tu je kan. Dan kunut dia nak setas mesti banyak. Macam pendek tak apa. Contoh lah, kita tak ingat doa kunut banyak. Allah mahdina fiman hadid wa afini fiman. Tak ingat yang tu. Ingat Allah mahdina fiman hadid. Sekali tu okey dah. Okey dah. Rasa nak
Itu insya-Allah. Kau nak buat apa tak nak buat? Sudah. Tapi kalau berapa rasa semayang ada, kau nak gitu. Satu. Ada satu lagi doa luar biasa semayang. Doa ni dia tak semestinya tanda tangan. Nak banyak kali dah sebut kat sini pun dah tempat lain dah sebut saya ulang. Doa ni bukan semua doa ni tanda tangan. Antara doa yang Nabi Muhammad berdoa lepas semayang tak tanda tangan. Kita tanda tangan. Sebab apa kita doa tanda tangan? Sebab kalau tak tanda tangan nanti orang ingat tak ada doa. Masalah ada. Apa? Masa kita berkhutbah Jumaat, khatib baca doa. Doa perlu betul lah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat kan? Itu pun doa yang tidak tanda tangan sebenarnya. Faham tak? Kalau baca lah hadis Bukhari, ada satu hadis Nabi tengah berkhutbah, Nabi baca doa, sahabat Nabi Allah tanda tangan. Nabi tengok tanda tangan, betul dengan tanda tangan. Ada hadis. Maknanya doa ni bukan semua tanda tangan. Dan ada doa yang tidak tanda tangan. Antaranya doa lepas sembahyang. Lepas sembahyang ni doa ada, jangan kata tak ada doa apa. Oh dia kata tak ada doa sebab tak tanda tangan. Hei, ada doa tanda tangan tau. Ada doa tanda tangan, ada doa yang tidak tanda tangan. Masuk jamban, tanda tangan, masuk doa. Contoh masuk jamban tu, tanda tangan dekat jamban. Contohlah, Islam ni ada, lepas tu pun ada doa. Okey, tanda tangan lah situ. Kalau ada doa, ini aja mana pula mampu ni. Betul. Tapi lagi bukan semua doa, ada tanda tangan. Ada doa yang tidak tanda. Doa makan tak tanda tangan tau. Doa makan tidak tanda tangan. Kita tak ada, kenapa? Sebab besar kawan kita sebelah, takut tak doa. Okey, kita nak makan jerang. Allah membarik lana fi ma razaqtana. Contoh lah kan. Baca doa tu lah contoh kan. Dia baca tu kawan tu nak makan. Baca doa, dia makan tak doa sikit. Tu yang tujuan. Tapi kalau hamba Allah tu dah ingat, dia dah tahu. Tak payah sebut, tak apa. Kita ambil makan tak ada bulan Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban makan. Senang insya-Allah. Makan, minum, doa tak tanda tangan. Ada doa tanda tangan, ada doa yang tidak tanda tangan. Okey, lepas sembahyang kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tanda. Kalau kita nak tanda, tak salah. Tak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tanda tangan ni selepas sembahyang ba'diyah. Jadi sembahyang ni biasa habis memang tu kan berjemaah, wirid-wirid, habis wirid doa lebih kurang, lepas tu bangkit ba'diyah, lepas dapat dia doa tanda tangan. Itu dalam hadis Lepas tu yang kita nak doa juga lepas sembahyang tanda tangan, tak salah. Boleh. Pokoknya itulah. Boleh insya-Allah. Gitu. Mana tahu takut dah tak ada maka haram lah kita buat. Dia benda yang Nabi Muhammad SAW tak buat tak sebenarnya haram. Mengaji pula. Mudah nak kata haram, salah juga pun. Ialah mengaji hadis. Dia belakang lah pun mengaji hadis. Pantang tengok satu hadis. Ada hadis Ustaz. Memang ada hadis. Cara faham lah macam mana. Salah blok tu Syekh. Sekarang ni kadang orang ni dia tak mengaji hadis secara yang betul. Dia hanya jumpa hadis dia terus kata kita kena buat macam ni sebab hadis kata macam ni. Lihat dulu Syekh, hadis ni ada cara faham. Dia ada kaedah memahami hadis. Sebab kadang-kadang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia melibatkan pensyariatan dan ada hadis yang bukan pensyariatan. Satu kes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke satu kawasan, orang situ dia kahwinkan pokok kurma tu dikahwinkan supaya buah kurma tu sedap. Dia buat, Nabi tengok dia kata, jangan kahwinkan pokok. Apa kahwin-kahwin pokok pula? Nabi pesan pada sahabat. Bila Nabi kata jangan, kau tak buat tak? Bila tak buat tu, tak lama Nabi Muhammad pergi ke situ, makan buah kurma. Kau tak sedap tak? Terus dah. Sahabat kata, tu cakap dah tak ada kahwin pokok. Kahwinkan pokok, buah kurma sedap. Tak kahwin, kata sedap. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kau. Maksudnya ada perkataan Nabi SAW itu tidak melibatkan kepada pensyariatan. Nabi larang itu bukan larangan haram. Larangan pun nak ikut-ikut tak ikut tahu. Dia ada kan. Lepas tu kena faham cara menilai hadis Nabi SAW. Mengaji banyak lah. Nak faham tu pun mengaji berapa tahun nanti pun boleh nak faham kan. Dia ada kaedah-kaedah lain. Ni kadang-kadang jumpa hadis Nabi, terus rebat. Salah. Dulu ada satu fahaman, Khawarij dan fahaman. Dia punya kepercayaan, barang siapa yang melakukan dosa besar, kafir. Senang mudah ni. Siapa orang dosa besar, kafir terus kata dia. Khawarij ajarannya. Khawarij ni, dia problem dia bunuh orang kadang-kadang. Dia selalu bunuhkan orang dengan semata-mata fatwa. Sampai Imam Abu Hanifah dia berusaha nak bunuh Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah tu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Khawarij. Datang dengan Khawarij hidup Imam Abu Hanifah. Dia datang, dia letak pisau dekat, dia ambil pedang letak kat tengkuk
Aku nak tanya soalan. Apa soalan? Soalan yang aku nak tanya. Seorang perempuan yang Islam, lepas tu dia berzina, dapat anak. Perempuan ni Islam ke kafir? Soalan ni. Perempuan Islam ke tidak? Islam ke kafir? Dia letak percayaan dosa besar ke kafir? Jadi perempuan tu berzina, kafir lah dia kan? Dia letak pisau kat tengkuk Imam Abu Hanifah tadi. Soalan aku, perempuan ni kafir ke Islam ke apa? Imam Abu Hanifah kata, kau punya pedang kalau kat tengkuk aku. Perempuan ni pun tak jawab ni. Otak aku terganggu. Betul. Tak payah cerita tak pisau kat tengkuk, Syekh. Kita dah mengajar-mengajar orang jenis ni dah kat kita. Kau tak boleh mengajar dah. Mengajar boleh kau faham tau. Kan? Mudah lah macam rasa. Letak pisau kat tengkuk lagi dah terganggu tak. Dan yang macam mana ni? Kita letak sama pisau tu kita jawab. Tak. Jawab sekarang juga dalam keadaan pisau macam ni. Kalau kau jawab tak sesuai dengan yang aku ambil kepada kau. Bagus soalan. Allah menaruh diri. Apa soalan kamu tadi? Ulang balik. Dia kata seorang perempuan, dia tu telah berzina. Saya dapat nak lagi. Kafir ke mukmin nak kata perempuan? Imam Abu Hanifah kata, perempuan ni agama dia apa? Agama ni Islam. Kau jawab? Bukan aku jawab. Selama awal. Dia bagi kaedah menjawab. Dia kaedah menjawab ni kena pandai juga. Kadang-kadang kita ni soalan, orang tu jawab. Itulah jawapan kita sebenarnya. Selamat awal. Ada mengajar satu tempat. Jamak masa. Jamak dan proses sembahyang. Tadi mengajar. Dibenarkan jamak dan proses sembahyang sekiranya musafir itu adalah musafir yang wajib, sunat, makruh dan harus. Musafir haram tak boleh jamak proses sembahyang. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Nabi tak ada masalah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Syafi'i syarat mesti musafir itu musafir yang tidak haram. Kalau haram tak boleh jamak dan proses sembahyang. Rukhsah itu berlaku sekiranya tidak melibatkan kepada benda yang haram. Habis pula ada satu kata sampai ke anak. Masa tu baru dapat perhimpunan agung parti, ni lah parti Melayu. Dia pergi tanya ustaz, orang pergi musafir sebab perhimpunan agung parti tu. Apakah hukum orang yang terlibat dengan perhimpunan itu yang dia berjamaah dalam proses sembahyang? Anak kata ini nak bagi aku mampus. Ini soalan nak bagi aku mampus. Anak kata macam mana aku nak jawab? Fikir saya nak jawab. Sebab kalau saya nak jawab, ngakak komik. Kalau itu kan. Anak fikir saya nak jawab. Anak kata macam ni tak. Minta tolong jawab lah. Minta dia kan. Apa-apa lah. Perjuangan perkauman dalam Islam kita. Tanya soalan. Dia kata, kita tak ada. Okey. Haram ke halal? Abang kata haram. Kalau haram, jadi boleh tak jawab masak? Tak boleh. Jadi cuma jawabkan lah. Anak hanya tanya soalan. Itu kan. Maksudnya kadang-kadang ada benda kita tak tahu jawab. Kita bagi satu soalan, orang tu jawab, itulah jawapan kita. Itu cara nak selamat lah. Tok Guru ni Abdul Aziz. Termalah sebut nama Tok Guru ni. Dia tak setuju dengan budaya baca doa 2 kali lepas sembahyang. Sebab doa ni sekali ikut dah 2 kali. Dekat tempat kita pun dah bagi takbir alhamdulillah. Dulu ada doa 2 kali kan. Alhamdulillah alamin. Fatihah. Kita dah mula doa kan. Biar ada lagi kan. Sebab kita dah bagi takbir alhamdulillah. Tu pun Aziz tak setuju. Dia balik daripada Mesir, dia tengok doa 2 kali. Dia kata macam mana nak buat? Kalau haram, takut apa-apa. Dan sekali dia nak dapat, dia kata dia tak buat. Dia ada pondok di sini, dia semayang. Dia doa sekali. Sampai orang kita tanya, Tok Guru, kenapa doa sekali? Kita tanya Tok Guru. Dia pun tanya balik. Dah kamu doa 2 kali, kenapa? Kau tu tak ada jawapan. Jadi kita doa sekali je lah. Dia Tok Guru kan. Satu kes. Kes yang kedua, dia pergi majlis tahnik. Orang lagi kita bagi belum dulu tu kan, tahnik yang kita maniskan jari dengan bawang kurma, gosok kat dalam gula bukan bubuh putih kurma dah pun. Oh dia ada gelar raya kan. Alamak, spoil banyak mamat ni. Adalah seorang ahli politik nak kena gelar raya kat Sungai Lima. Dia nak kempen, dia pun nak tahnik juga. Dia bawang kurma bulu kan betul. Ada kata ini kalau tertelan budak tu mati awal. Budak mati syahid tak besar budak. Jadi cerita dia sekarang tahnik. Orang Melayu kita Kelantan ada lebih lagi. Dia ada budaya lepas tahnik dia akan berdiri selawat ramai. Nyuak Kelantan lah selawat. Tu pun Aziz tak setuju selawat berdiri. Sebab kita tak ada nas. Amalan kita sabit daripada amalan Rasulullah dan para sahabat dan imam mazhab. Dia tak dapat. Dan sekali kita orang berdiri dia duduk kata tu. Orang lain selawat berdiri. Dia kata apa kata dia duduk kan. Orang bertanya kenapa duduk? Kita kamu berdiri tu kenapa? Kita balik kau kata
last kali habis pakai dulu. Cerita dia kadang dia tak terus bagi jawapan. Dia tanya satu soalan, orang tu ada jawapan, jawapan. Faham? Dia dekat yang semua dah berlaku pada Al-Imam Abu Hanifah. Ni, budak orang perempuan ni, berzina dan berdapat anak ni, mukmin ke Islam ke kafir? Imam Hanifah kata Islam dah habis pada dua ini. Dan sekali tanya, dah ada perempuan, agama dia apa? Islam. Kamu jawab. Kata Imam Abu Hanifah kan? Selamat awal lah kami. InsyaAllah. Cerita pada zaman tu, Khawarij ni, dia ada satu tanggapan tak, siapa yang berusaha besar kafir? Abu Jahal. Yang nak cerita kesalahan dalam memahami hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamu dia. Dia boleh faham, kalau orang tu pergi ziarah rumah kita tak raikan dia, kita kafir. Sebab Nabi kata, orang yang beriman dengan Allah hari akhirat, dia kena muliakan tetamu. Kalau tak muliakan tetamu, kafir lah dia. Berat lah saya. Ramai lah jadi kafir kat Malaysia ni. Lagi balik lah kan. Ini nak cerita salah dalam memahami hadis Nabi SAW. Hadis ni ada cara faham. Ingat tu, kita nak faham hukum lah apa kan. Tak masalah ni ramai sangat. Bawa mengaji 2-3 hadis, mengaji kaya bahasa Arab pun tak lepas lagi. Dah nak jadi mufti dah, masalah pun. Ini hadis Nabi SAW. Hadis ada cara faham. Ingat cerita insyaAllah. Tahu cerita tu? Masuk hadis ni boleh. Cerita sana pula, banyak cerita jadi kan. Okey, hadis kita cerita ni sembahyang ni ada qunut. Qunut tu ada doa dalam sembahyang, doa di luar. Ada doa tanda tangan, ada doa yang tidak tanda tangan gitu. Okey, doa berjemaah. Itu tiga soalan. Doa berjemaah, bila Pak Imam tu baca doa berjemaah, pastikan dia doa pun dalam keadaan berjemaah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Contoh kan, dia mesti Allahumma inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami meminta kepada kamu ya Allah, daripada keridhaan kamu untuk memasukkan kami dalam syurga. Dan contoh doa, janganlah doa Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, aku memohon untuk aku. Belakang Imam ni tak boleh apa lagi kita baca doa, banyaklah doa Allahumma fir macam ni. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna. Dia baca Rabbana zalamni. Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Salah. Dia kena Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Ya bukan dengan nun alif. Faham? Kaedah ada doa tu. Banyak kadang doa yang kita baca ni kadang-kadang kita hanya refer kepada kita seorang, kita tidak merujuk kepada orang ramai. Contoh, kalau dia baca doa untuk dia seorang, dia tidak baca doa untuk ramai-ramai dalam keadaan dia sebagai imam, macam mana ke? Allahumma hdina fiman hadait. Dia tak baca Allahumma hdina, imam ni Allahumma hdini fiman hadait. Contoh, dia baca ini ya, dia tak baca nak. Ya Allah Tuhan kami, bagilah hidayah. Ya Allah Tuhanku, bagilah hidayah kepada aku. Dia tak kata ya Allah Tuhan kami, bagilah hidayah kepada kami semua. Dia pergi baca doa untuk aku seorang. Padahal dia imam ni, makmum dalam ramai ni. Apa kata Nabi SAW? Faman fa'ila fa'in fa'ila faqad khanahu. Sesiapa, mana-mana imam yang melakukan tindakan sebegitu, dia telah mengkhianati makmum dia. Kata Nabi SAW. Kalau baca dalam hadis yang lain pula, imam sebegini ni wajar dilaknat. Lagi beban kan? Contoh jadi Pak Imam ni kena pandai juga lah buat doa ni. Kena ngaji lah sikit pasal Arab tu, ngaji sikit beza dengan ni kat mana kan. Kita tengok doa, rasa nak baca ke Arab depan, baca ke Melayu, saya masalah. Baca ke Arab tak tambah, baca doa aku setengah jam doa. Apa benda dia minta gitu kata Pompa baca doa. Yang makmum ni tangan tertujuh kali naik turun. Uish, ni bukan yang kat turun, ni kena ada kan. Habis doa aku tanya, doa apa ni mak? Tak, aku tengok dia dalam perempat dia baca kan. Ini lagi masalah besar kan. Baca doa ni kita faham. Baca ke Arab pun tak apa, nak baca ke Melayu tak apa. Nak rasa nak baca dalam bahasa Jerman pun tak apa. Macam bahasa Jerman baca, yang mesti kau faham. Gitu kan, boleh insyaAllah tak ada apa pun gitu. Maknanya kadang-kadang imam ni, dia boleh menzalimi pada makmum dia. Dan kita tak nafikan juga ada makmum yang menzalimi Pak Imam, ada tak? Semana yang makmum menzalimi Pak Imam yang kita sebut awal tadi. Yang dia sujud, Pak Imam dah bangkit, dia bersujud lagi. Yang itu menzalimi Pak Imam. Faham? Jadi pula yang kita cerita ni, imam menzalimi makmum. Macam ni kita sebut kan. Dia baca doa, dia
Ustaz kita tolak dia jadi imam. Sebab dia orang putih juga. Kita habis dia tinggal kan. Cerita dia. Kalau kita baca dalam beberapa hadis yang Nabi SAW yang lain, ada antara lain Nabi Muhammad SAW nyatakan macam mana orang itu mendapat laknat daripada Rasulullah SAW. Nabi ada sebut itu. Antara yang kata Nabi SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, kata Nabi. Seorang lelaki yang telah menjadi imam kepada makmum dia, yang makmum semua tak suka dekat dia. Adakah macam tu? Dia ni imam jadi hafrah, tapi nak jadi imam juga. Lama kan? Ada dia. Masjid ni pun ada sejarah juga, tapi lama tak. Masjid ni kan, ada orang tak suka Pak Imam tu. Macam mana Pak Imam melantikan majlis agama Islam, yang kita orang tak suka dia pun. Contoh, bukan betul ni contoh, tapi betul pun ada juga. Benar kan? Contoh kan. Nah, kalau ada orang macam ni, Pak Imam itu digagah ke jadi imam dan makmum tak suka dekat dia, imam macam ni dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ingat situ insya-Allah. Selain dia jadi imam ni, pastikan akhlak bagus. Orang boleh senang dengan dia, itu. Orang kita boleh berinteraksi, boleh bersama dengan dia dengan baik. Barulah orang saya, ini kadang Pak Imam melabak tu pasal. Melabak jalan, orang kata paling mangga. Istilah orang lantak melabak. Sampai orang keluar dekat dia. Kalau orang macam ni saya jadi imam tak, laknat daripada Rasulullah SAW. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu. Okey, sambungan hadis kata Nabi SAW, wala yaqum ila salati wa huwa hatinun. Kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang itu mendirikan sembahyang dalam keadaan dia sedang menahan. Maksudnya menahan kentut ke, kencing ke, ngantuk ke, disebut oleh Nabi SAW. Larangan dia larangan makruh. Bermaksud kalau kita nak sembahyang, nak kentut, tapi gabah bagi sembahyang makruh. Kita nak sembahyang, nak kederok, tapi sembahyanglah dulu. Kadang-kadang nak kederok tahan, kita tukar sembahyang tu kan, makruh. Sembahyang dia adalah sah. Sembahyang dia adalah sah. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia kata perbuatan itu makruh, sembahyang dia sah, tetapi afdal bagi diri dia mengulangi sembahyang. Dia bagi sembahyang, tentu tahan. Pak Imam pula hari tu baca panjang surah Al-Baqarah. Pak Imam kawan ni masuk pun dah spoil awal. Dia pergi rembat surah Al-Baqarah. Allah nak temurai awal. Kamu tu muka biru hijau habis keluar. Contoh dah sembahyang kan. Okey, habis sembahyang, dia cepat masuk bilik air, buang air, dia datang, sunat bagi dia i'adah besar, mengulangi sembahyang ni. Ulang sembahyang ni ada ketika dia diharamkan. Mengulangi sembahyang ni ada ketika dia diharam. Bila sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat rebak pula sembahyang Zuhur. Haram. Dia dah sembahyang Jumaat. Itu ada sembahyang dua rakaat siapa? Yang Zuhur pula barakat. Dia buat barakat, haram masuk. Nampak? Walaupun sembahyang asal ibadat, tapi boleh jadi dosa, jadi maksiat pula. I'adatus solah ni beberapa keadaan dia boleh, ada beberapa keadaan tak boleh. Tu kena ingat tu dia adalah pembahasan tu. Sembahyang Jumaat jangan lagi sembahyang Zuhur. Apa lagi? Tapi ada yang boleh. Bila kalau dia asal sembahyang solah dekat rumah, dia bagi masjid, orang pada solat Jumaat, dia nak Jumaat, itu tak boleh. Yang tak boleh, dia dah solat Jumaat, dia balik rumah sembahyang pula Zuhur. Itu tak boleh. Faham? Apa lagi? Dia macam tadi, dia sembahyang dalam keadaan dia terbuang air. Lepas tu dia pergi habis buang air, dia nak sembahyang sekali lagi. Itu boleh, itu digalakkan pula. Itu dicadangkan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Apa lagi? Syak dalam sembahyang. Tengah sembahyang confuse. 4 ke 3? Ada kan sembahyang dia tu? Dia syak dalam sembahyang. Dan syak dalam sembahyang ni benda biasa tau. Nabi Muhammad pun pernah syak dalam sembahyang. Kita lagi banyak kali. Gitu kan? Nabi SAW ada pernah Nabi Muhammad ni syak dalam sembahyang, dia confuse 3-4. Sampai Nabi SAW ni, dia duduk, sahabat Nabi ni confuse. Sembahyang tu kurang tu. Dan sahabat Nabi dia tanya, apakah ada wahyu baru mengatakan sembahyang Zuhur jadi 3 rakaat? Nabi pun apa satu lagi rakaat? Mana Nabi pun lupa. Tapi
main di mana dia tahu dia cerita ni sembahyang. Lepas tu sehingga ada surat sembahyang. Dia pun sembahyang jemaah. Sembahyang. Tiba-tiba masa dia naik akhir tu, dia tengok dekat orang depan tu pakai seluar nampak luar punggung. Allah, Pak Imam aku nampak luar punggung. Contoh itu. Dia tiba persoalan. Sembahyang ni macam mana hari tu? Adakah perlu dia batalkan ataupun dia mufarakah ataupun teruskan sembahyang? Soalan kita tanya. Anak kata kalau kau nak buat aurat orang tu, kau kena mufarakah daripada dia sembahyang mengikut aturan diri kau sendiri. Tetapi kalau sekiranya sedar selesai daripada sembahyang tu sudah sah, tidak perlu diulang balik. Kalau nak ulang juga sudah. Faham? Sembahyang kawan tu bila khusyuk sembahyang, tak tengok dah tak ada bawah tu kan. Dia khusyuk. Assalamualaikum dia bilik subhanallah lazim. Ya luar punggung. Contoh. Contoh. Nampak luar punggung tu. Macam ni sembahyang dia sudah sah. Sebab dia nampak tu setelah selesai sembahyang. Faham kan? Kalau dia nampak ketika sembahyang, dia kena mufarakah. Tetapi dia teruskan juga sembahyang dia batal. Faham kan? Hukum dia begitu. Okey, dia dah nampak selesai sembahyang. Dia kata, sembahyang nampak imam nampak luar punggung. Aurat kawan tu terbuka. Contoh. Macam mana keadaannya? Dia tak payah ulang sembahyang. Tapi kalau nak ulang juga, bagus. Sunat. Faham? Cerita bagi i'adatus solat, mengulangi sembahyang. Banyaklah cerita tentang i'adatus solat ni. Hukum dia begitu insya-Allah. Okey. Hadis ni hadis hasan, dihasankan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sahih At-Tirmizi insya-Allah. Allahu a'lam. Okay, nak jawab yang solat dulu Imam menjadi kita pada Okey, soalan dia, setakat mana kewajipan berdiri ketika membaca takbiratul ihram ketika solat berjemaah di surau atau masjid? Maksudnya dia berupaya berjalan walaupun berpekat. Okey, kita ni dia ada al-qiyam. Takbiratul ihram itu mesti berlaku ketika kita sedang qiyam. Jadi kalau kita ni mampu diri, kita wajib diri. Kalau kita tak mampu diri, kita nak turun duduk tak apa. Kita memang jalan tak mampu dah. Kalau diri kita Allah, contoh kita ambil kursi, kita duduk. Kita pun Allah. Masa takbiratul ihram tu dalam keadaan duduk. Itu bila bagi orang memang tak mampu diri lah. Tapi ada orang ini mampu diri dulu. Tetapi lama sangat wajib dia berdiri. Faham? Dia ambil kursi letak kat belakang, dia pun fikir Allahu Akbar, Pak Imam baca panjang, kita kata kau duduk. Faham? Tiba-tiba dia mampu berdiri, tapi datang-datang terus duduk. Angkat takbir, sembahyang dia tak sah. Faham kan? Sembahyang dia tidak sah. Dia berdiri ketika dia mampu. Bila tak mampu baru duduk. Faham? Bila tak mampu baru duduk. Sekarang ni dia mampu berdiri, tetapi tak lama. Berdiri lah kadang lama tu. Faham kan? Bila tak larat baru dia duduk kan? Hukum begitu insya-Allah. Soalan ni politik kan? Jawab soalan ni. Salam Ustaz, seorang itu yakin 100% dengan syariat Islam tapi tidak yakin dengan PAS, DAP dan PKR. Ada PAS, PKR, DAP pula kat sini. Soalan ni kan. Untuk menjalankan hukum tersebut, adakah ia melakukan dosa? Okey. Syariat Islam ni wajib dilaksanakan. Itu asas. Syariat Islam memang wajib kita laksanakan. Itu tak ada khilaf lagi lah di kalangan ulama. Tapi problemnya adalah bila kita laksanakan syariah ni, apakah betul-betul terlaksana dengan baik ataupun tidak terlaksana dengan baik? Itu satu soalan yang kita kena faham lagi. Syariah ni sifat nak laksanakan dia pekat. Jangan laksanakan 3 hari, lepas tu cancel balik. Itu jadi masalah kan? Makanya kalau kita laksanakan syariah, perkara yang utama kita kena buat adalah memberi kepahaman kepada rakyat, lebih lagi dalam rangka negara demokrasi. Kita nak cerita pasal Brunei. Brunei tak apa, negara monarki, bukan negara demokrasi. Dia kawan tu duk kasih kupah kiamat, memang tak payah tu lah. Hamba Allah tu kan. Kita kan negara Malaysia ni, negara demokrasi. Hari ni parti namanya PAS, laksanakan dulu. Contoh lah kan. Tak kira lah PAS kamu ke siapa duduk. Sebenarnya Allah pun kena orang juga. Semua PAS lah buat. Kamu pun kena buat. Kan? Orang Islam dia kena buat. Okey. Dia nak buat. Bila dia buat, tiba-tiba berlaku tentangan. Menyebabkan gagal pelaksanaan itu. Hanya laksana 3 hari, lepas tu dibatalkan balik. Itu akan menimbulkan fitnah kepada pelaksanaan hukum Allah. Sebab itu nombor 1 bagi kefahaman.
jadi elok. Kadang-kadang bagi orang Islam faham je, bagi juga orang bukan Islam pun faham. Anak tak setuju tau. Kadang-kadang kita berceramah pasal hudud ni di hadapan orang Islam je. Anak tak setuju. Cerita sama dekat orang bukan Islam. Anak hadir banyak dialog-dialog dengan orang bukan Islam cerita pasal hudud. Dan anak beranggapan orang bukan Islam positif dengan hudud. Setakat pengalaman anak berhadapan dengan orang bukan Islam, bila kita cerita ni kan, dia dengar dia kata itu sudah bagus, dia pula kata bagus. Yang kita cerita 20 tahun dekat orang Islam tak bagus pula. Salah tu. Dia orang bukan Islam tu pula kata bagus. Jadi kita kena bagi kefahaman kepada rakyat, biar rakyat faham. Dan rakyat sendiri mendesak untuk dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, supaya pelaksanaan itu berkekalan, bukan sementara waktu sahaja. Jadi kita dah ada hasrat, kita dah ada niat, tiba-tiba tidak terlaksana juga, itu pun dah terselamat daripada dosa. Alhamdulillah. Dia ada benda ni Syekh, kadang-kadang kita berhasrat tapi kita tak dapat semua. Ada Nabi SAW dia pernah berhasrat untuk nak betulkan tapak Kaabah, bangunan Kaabah sesuai bentuk yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Sampai wafat tak buat. Nak buat, tengok kata orang bergaduh. Teringat dulu Kaabah untuk nak buat Hajar Aswad, bergaduh pada masa itu. Bimbang sangat, bila dah mantap nak buat, pengarah baru saja meninggalkan kekufuran. Udah jahiliah, saya buat lagi. Memang relax dulu. Sampai saya tanya Rasulullah, dah main tak nak buat. Relax. Kalau buat gaduh, dia tengah gaduh. Sampai wafat Nabi Muhammad SAW tak boleh nak buat. Ada. Apa lagi ni? Macam Muharram. 10 Muharram sunat berpuasa kan? Nabi puasa 10 Muharram. Sahabat kita kata Rasulullah, 10 Muharram dah macam Yahudi pula kita berpuasa Rasulullah. Oh, Nabi kata tahun depan kita puasa 9 Muharram. Dia panggil Tasu'ah. Asyura Tasu'ah. Tasu'ah tu Tis'ah 9 kan? Asyura berkali Asyara 10. Tasu'ah. Tak sempat datang tahun depan, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Maksudnya Nabi Muhammad pernah berazam nak buat satu benda, tapi sama sudah tak boleh. Ada? Anak pun ada hasrat tahu dulu masa belajar Rasulullah. Niat tak kahwin Muharram. Dulu lah niat ke Muharram. Tapi Arab tak minat kan kita dah tahu. Salah kan? Ngorang-ngorang kata, itu kemik. Spoil awal. Awal tak pakai dah. Dia kata hidung kita kemik. Kalau awal tak nak kahwin. Arab. Sekali kahwin orang Melayu, belajar tak ada haram. Okey lah tu. Okey lah tu kan. Kira ada tak kan? Kadang-kadang kita tak satu impian. Tak semestinya impian kita tercapai. Tapi yang pasti kalau ada impian, itu pun dah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malam ambil balik rumah lapar. Tanya rumah, nasi ke? Nasi tak ada, balik kemudian kepala kita ada nasi pula. Mulai kita mulut ni terasa nak makan ikan siakap 3 rasa. Cakap rumah. Jom kita keluar. Gak anak-anak semua makan siakap 3 rasa. Cari kedai. 1 tak ada, 2 tak ada, 3 kedai ketiga tak ada. Yang ada dia kata ikan siakap tadi, ikan kembung ada. Masuk di kedai keempat, ikan siakap tak ada. Tak betul sangat malam ni. Ikan siakap tak ada. Malam tu makan ikan kembung masak 3 rasa. Okey, dapat juga kan. Maknanya letak satu impian, itu pun dah okey. Tercapai ataupun tidak, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada kita untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berusaha aja, tak berusaha. Kita yang faham, kena cerita, suruh-suruh. Kita sendiri kena pandai. Ni kadang-kadang nak cerita tak pandai pula. Masalah kau tu. Nak cerita tu tak tahu nak cerita macam mana. Ya, teruk je kamu. Dia kena belajar tak? Dia kena belajar untuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, insya-Allah. Gitu. Okey. Ini pasal jamak puasa semayang. Waktu zuhur telah masuk semasa dimungkin, tapi tapi ditegakkan sehingga keluar mungkin. Boleh puasa sikit. Macam ni kot masuk dia. Dia punya tulisan pada tak faham. Okey, dia duduk kat rumah mungkin ni. Macam anak ni duduk kat kampus Serita. Sini Nabi duduk kat situ tu. Orang azan zuhur. Anak baru keluar. Orang azan dulu baru keluar bersabit. Soalan dia, boleh tak orang macam ni puasa semayang zuhur? Itu soalan dia. Jawab dia tak boleh. Jawab dia tak boleh. Dia mesti keluar sebelum waktu zuhur. Bermaksud ketika azan dilaungkan itu, dia sudah berada di luar daripada mukim dia. Kalau dia masih lagi berada di mukim dia, lalu azan, dia pun keluar dan dia nak puasa, tak boleh. Nak jamak, tak boleh. Faham tak boleh. Jadi kalau dia keluar setelah azan dilaungkan, ketika itu dia kena semayang zuhur dengan 4 rakaat.
Dan dia tak boleh nak jamak bermaksud dia kena sembahyang asing-asing. Itu insya-Allah hukum. Ini Syafi'i tau, macam itu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain tak ada masalah sebenarnya. Nak cerita Syafi'i lah, sebab mazhab lain pula pening pulang ni. Okey. Soalan di perempuan dalam haid nifas dalam kotor. Kalau dia potong rambut, potong kuku. Tak pun kalau dia sikat rambut, ada rambut yang gugur. Semua tu kena alirkan dengan air ke? Maksudnya mesti kena air. Okey. Orang perempuan kadang dia datang haid nifas, lepas tu dia potong rambut. Rambut tu kena basuh sama ke tidak? Jawapannya tak perlu. Jawab kita perlu, tak perlu. Adalah orang kata kena basuh juga. Itu pandangan yang tidak berasaskan kepada nas. Ada itu pandangan-pandangan sajalah, tidak berasaskan kepada sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gitu. Orang junub potong kuku. Kuku kena basuh ke tidak? Tak payah basuh. Memang diwajib sekali kuku bawa kan. Kuku basuh kuku boleh buang kan. Tak ada kerja. Tak ada kerja kan. Tak perlu semua. Tak perlu insya-Allah. Okey, kalau jari orang lain sentuh dengan kuku kita, batal tak wudu. Orang perempuan sentuh kita yang berwudu, bukan sentuh kulit dia, kuku kita. Macam mana bila dia sentuh kuku ni? Kenapa banyak ucap kuku? Dia kulit tak kena kulit, kena kuku dia. Okey, soalan dia, wudu batal ke tidak? Soalan dia, jawabnya tak batal. Sebab yang dia kata batal mesti kulit. Faham tak? Kulit. Kuku tak ada. Badan kita ni kalau sentuh kulit orang perempuan, dah tak elektrik. Kalau sentuh kuku dah tak elektrik, itu masalah. Kita ada masalah besar mamak ni. Mamak ni ada something wrong. Nanti kita cuba bohong di bukan. Orang sini kan. Jadi kalau sentuh kuku tu tak batal wudu. Yang batal ni bila sentuh kulit. Faham kan? Habis. Ini Allah SWT. Ada satu lagi soalan yang tak ada jawab, boleh akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an ya Allah, kami rizkikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan mutaqabbal, dan amalan yang saleh dan amalan yang semoga diterima. ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا ورزقا terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami berikan kami lebih baik. Fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat ya Allah adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu